Selamat sejahtera. Grup kita hari ini nak bentangkan tentang polarisasi kaum di Malaysia. Grup kita mempunyai 5 orang ahli kumpulan. Dia adalah saya, Lee Ming Hong, nombor metrik B0818100427, dan Muhammad Syarul bin His, nombor metriknya adalah B0818100046, dan tanya adalah Muhammad Hafiz bin Noor, nombor metrik dia adalah B0818100466, dan Muhammad Akid bin Muhammad Sarif, nombor metriknya adalah B0818101280, dan akhirnya adalah Wilson Merang, nombor metriknya adalah B0818100052. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Noor dan saya akan bentangkan latar belakang kajian mengenai polarisasi kaum di Malaysia. Malaysia terdiri dari masyarakat majmuk yang unik dan terkenal sebagai sebuah masyarakat yang berbudaya serta menjadi model masyarakat majmuk yang hidup aman damai pada berbagai luar. Keunikan ini wujud kerana walaupun penduduknya terdiri dari berbilang kaum atau etnik, iaitu Melayu, Cina, India, namun konflik antara kaum ini jarang berlaku. Bagi Malaysia, kepelbagaian etnik atau kaum ini merupakan suatu kekuatan yang mewarnai corak negara ini. Rakyat Malaysia yang mempunyai berbagai etnik ini mampu menyelesaikan masalah dan mengelakkan konflik dengan cara mereka sendiri. Kesemua ini menggambarkan bahawa wujudnya perpaduan kaum. Walau bagaimanapun, masalah polarisasi atau sikap perkauman masih menjadi asas masalah utama perpaduan antara kaum atau etnik berbilang bangsa di negara ini. Masalah polarisasi ini telah wujud sejak zaman kenegaraan British lagi, yang melaksanakan dasar yang menggunakan struktur kelas dan sosioekonomi untuk kaum, dan dasar ini telah berjaya memisahkan rakyat mengikut kaum atau etnik mereka masing-masing. Perkenalan kaum dengan peranan ekonomi yang diwujudkan sejak zaman British telah menimbulkan masalah besar di Malaysia. Oleh itu, berlaku pertentangan pendapat tentang hak-hak kerakyatan sehingga menimbulkan perselisihan kaum sehingga kini. Polarisasi kaum di Malaysia sebenarnya tidak menunjukkan sebarang petanda yang membawa semua kaum di negara ini menerima sepenuhnya kaum lain, dengan masing-masing akan cuba mempertahankan hak kaum mereka. Ini tambah lagi dengan sikap parti politik, badan NGO dan bedakan media sosial yang cuba mempertahankan hak kaum mereka. Okey, kita akan pergi ke permasalahan kajian mengenai polarisasi kaum Malaysia. Yang pertama, sistem pendidikan. Kewujudan sekolah vernakular merupakan setara punca permasalahan polarisasi kaum di Malaysia, di mana setiap golongan etnik atau kaum mempunyai sistem pendidikan mereka tersendiri. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut rasa iboda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi mengukur integrasi dan persafahaman dalam kalangan pelajar. Sekolah vernakular bermaksud setiap kaum mempunyai sekolah mereka tersendiri. Ini mengakibatkan jurang polarisasi. Disebabkan itu, mereka dari bangsa yang lain tidak bergaul dengan kaum lain, sentiasa bergaul dengan kaum mereka sendiri, di mana perkara ini mengakibatkan mereka tidak mengambil berat ataupun cuba untuk bersosial dengan kaum selain mereka. Situasi ini akan menyebabkan interaksi mereka hanya terhad di antara etnik atau kaum yang sama sahaja, dan memberi implikasi negatif kepada negara Malaysia, di mana semua etnik mempertahankan bahasa iboda mereka dan tidak menerima bahasa iboda kaum lain. Seterusnya, ini akan beri impak yang kurang elok kepada perstrukturan dan kestabilan negara kerana mempunyai corak pendidikan yang berbeza. Yang kedua, kurangnya interaksi antara kaum. Sesuatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dalam kalangan kaum mereka sendiri menggunakan bahasa iboda masing-masing. Ini disebabkan setengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mengalami kesukaran untuk berinteraksi dengan kaum. Ini adalah disebabkan kesan kewujudan sekolah vernakular. Selain itu, sikap toleransi antara kaum juga mulai kurang diamalkan kerana pendidikan vernakular tidak menerapkan kehayatan budaya dan kepercayaan kaum lain. Ini menambahkan lagi kurang interaksi dan komunikasi antara kaum. Okay. Yang ketiga, politik. Percaturan badan politik juga menjurus kepada mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing. Punca yang menyebabkan berlakunya isu perkauman dalam politik disebabkan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pembagian kuasa, di mana ekonomi dipegang oleh kaum Cina manakala politik didominasikan oleh kaum lain. Pemimpin politik dan kaum-kaum lain sentiasa dari dulu sampai sekarang mempertikaikan hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan kepada kaum Melayu seperti BED, iaitu dasar ekonomi baru, pemasukan kuota pelajar ke UiTM, matrikulasi dan sebagainya. Kaum-kaum lain menuntut persamaan hak kerana mereka juga warga negara Malaysia. Polarisasi ini juga disebabkan kesan zaman penjajahan British yang melaksanakan dasar pecah dan perintah, di mana mereka menggunakan struktur kelas dan sosioekonomi mengikut kaum, dan dasar ini telah berjaya memisahkan rakyat mengikut kaum dan etnik masing-masing. Sikap setengah pemimpin politik yang menghasut meracuni pendidikan rakyat dan mengapi-apikan sentimen perkauman demi kepentingan mereka sendiri telah menyebabkan setiap kaum seolah-olah berdendam, sangka buruk dan tidak mahu berbaik-baik sesama mereka. Akhir sekali, propaganda perkauman di media sosial. Pembangunan media sosial telah memberi kesan kurang sihat kepada perpaduan negara. Keselamatan negara telah terbuka dengan berbagai ancaman, meningkatkan ketulusan, iaitu transparansi, dan membuka ruang kepada rakyat Malaysia membincangkan berbagai isu sama ada untuk isu politik dan kaum. Kesannya, pengguna sosial media bimbang, berhati-hati dan tidak yakin apabila berhadapan dengan krisis etnik dan perkauman yang berlegar dalam media sosial. Sejahtera, saya Lee Ming Hong. Saya nak bentangkan part objektif kajian. Bagi melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa objektif yang ingin kami mencapaikan dan dijadi sebagai garis panduan kami dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pertama adalah untuk mengkaji kecenderungan
prestasi rakyat terhadap polarisasi kaum di Malaysia. Kedua, untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya polarisasi kaum di Malaysia. Dan ketiga adalah untuk mengenal pasti peranan-peranan dalam membasmi isu polarisasi kaum di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syarul. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian bagi kumpulan kami. Terdapat 3 sumber yang kami gunakan untuk membuat kajian ini. Yang pertama, internet. Kedua, keratan akhbar. Dan ketiga, borang soal selidik. Ini adalah dapatan kajian bagi projek kami. Soal selidik yang kami kemukakan kepada 100 orang responden. Mula-mula kami menanyakan 3 butiran diri terhadap responden. Pertama, umur, etnik, seterusnya agama. Untuk umur, majoriti adalah 18 hingga 30 tahun. Etnik pula Melayu menjadi majoriti, seterusnya agama Islam pula menjadi majoriti. Ini adalah soal selidik yang kami jalankan. Pertama, kami menanyakan, adakah anda merasakan polarisasi kaum di Malaysia semakin serius? Seramai 71 orang mengatakan ya, selebihnya 29 tidak bersetuju. Kami menanyakan pula faktor berlaku polarisasi kaum kerana politik kepartian. 66 orang bersetuju dan seterusnya 34 orang lagi tidak bersetuju. Faktor jurang ekonomi, selamai 88 orang bersetuju, 12 orang lagi tidak bersetuju. Ianya menjadi faktor polarisasi kaum di Malaysia. Soalan seterusnya kami menanyakan pula, adakah sistem pendidikan sekolah vernacular? Sekolah vernacular ni adalah sekolah jenis Melayu, jenis Cina dan jenis Tamil. Majoriti selama 95 orang bersetuju, manakala ada 5 orang tidak bersetuju. Soalan kelima pula, perbezaan agama, kepercayaan dan budaya. 61 orang mengatakan ya, 39 orang mengatakan tidak. Ianya faktor polarisasi kaum. Seterusnya soalan ke-6, kerana kelainan bahasa. Kali ini selama 73 orang mengatakan ya, selebihnya 27 orang mengatakan tidak. Ini adalah faktor polarisasi kaum. Dalam soal selidik itu, kami menanyakan pendapat pihak manakah berperanan penting dalam membasmi polarisasi kaum di Malaysia. Dan majoriti menyatakan ibu bapa lah pihak yang berperanan penting dalam membasmi isu polarisasi kaum ini, diikuti dengan individu sebanyak 32%, kemudian 23% untuk kerajaan, selebihnya pendidik hanya mengenai skop penyelidikan ini. Pengaksesan menggunakan laman seseorang ini membolehkan kami untuk memperoleh maklumat mengenai perbandingan antara sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan Islamik dengan lebih tepat. Segala maklumat yang diperoleh menerusi internet akan dikumpul untuk dimuatkan dalam penghasilan kerja khusus ini. Yang kedua iaitu pemerhatian. Pemerhatian adalah suatu kaedah penyelidikan yang penting. Kaedah ini memerlukan kami mempunyai pengetahuan serta pemahaman situasi yang luas untuk membuat pemerhatian situasi yang sebenar. Lazimnya, pemerhatian melibatkan bukan sahaja aktiviti meneliti situasi atau kejadian, tetapi juga aktiviti berfikir secara original dan kritikal. Selain itu, kami juga perlu mempunyai kecekapan mengesan peristiwa dengan signifikan. Maka, ia adalah satu aktiviti di mana kemahiran tinggi sangat diperlukan. Seterusnya iaitu soal selidik. Seramai 100 orang responden yang terdiri daripada pelbagai bangsa, lingkungan umur dan pelbagai agama telah digunakan sebagai responden dalam penyelidikan ini. Kesemua responden akan diberi borang soal selidik dan perlu menjawab kesemua soalan yang dikehendaki. Soalan-soalan serta sumber data yang digunakan ialah
hasil kajian perpustakaan, dan serta pandangan sendiri. Baik, seterusnya yaitu kaedah pengumpulan data. Untuk mengkaji isu ini, kami telah memilih kaedah penyelidikan kuantitatif yang menekankan kepada penghasilan makna dengan menggunakan maklumat, fakta, pernyataan, ulasan, tanggapan, atau apa sahaja yang boleh menjelaskan fenomena ini. Dalam kaedah secara kuantitatif ini, data yang digunakan lebih kepada pengukuran dan data kebiasaannya dianalisis dalam bentuk numerical tentang tajuk dan objektif yang diketengahkan. Borang soal selide ini meminta jantina, lingkungan umum, bangsa, dan agama responden serta mengenai soalan yang untuk setiap satu bahagian berdasarkan objektif kajian dan hanya perlu memilih jawapan ya atau tidak sahaja. Segala maklumat yang diberikan oleh individu tersebut akan dirahsiakan dan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja. Selain itu, kaedah pemerhatian digunakan dengan mengolah isi-isi daripada sorotan literatur berdasarkan pandangan dan pendapat tentang tajuk kajian ini. Baik, yang terakhir iaitu kaedah analisis data. Data atau soalan yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan objektif kajian yang ingin dicapai. Soalan yang telah dianalisis menunjukkan persepsi responden atau individu pelbagai agama, bangsa mengenai isi yang melibatkan polarisasi kaum di negara kita. Data ini telah dibincangkan secara mendalam dalam konteks teks dan dalam hasil penemuan kajian. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Secara kesimpulannya, kepelbagaian kaum memberi banyak impak nasihat kepada setiap kaum. Namun, semua itu merupakan lumrah hidup di dunia ini kerana setiap apa yang berlaku pasti ada buruknya, pasti ada hitam dan putihnya. Polarisasi kaum di Malaysia ini kian membara dan masalah perpaduan kaum masih menjadi satu topik besar yang sering dibicarakan. Namun, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Dalam menangani masalah ini, semua pihak hendaklah bersatu padu, bekerjasama dalam menangani isu ini kerana masalah ini melibatkan bukan satu, malah semua kaum yang ada di Malaysia. Perpaduan dan keharmonian antara kaum haruslah menjadi sebahagian daripada budaya kita agar hidup kita lebih aman dan damai. Tambahan lagi, pelancong atau warga asing pasti akan melihat dan memberi pendapat yang positif tentang nilai dan budaya kita. Mereka akan bangga dengan kita kerana masih boleh hidup dalam keadaan aman dan tenteram meskipun mempunyai masyarakat yang majmuk. Akhir sekali, kita haruslah berpegang kepada pepatah menyebut bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Anasi luar yang jahat dengan tujuan untuk mengganggu dan mengancam keselamatan negara pasti akan kita hadapi bersama-sama, tidak kira bangsa maupun agama. Sekian dari saya.